استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton, tuan-tuan puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sama-sama kita dipertemukan sekali lagi pada siaran kuliah subuh online daripada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Mewakili Barisan AJK Surau An-Nur, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau dan juga Surau secara fizikal dan sebarang sumbangan untuk menambahkan dana pembangunan dan pengimarahan surau boleh disalurkan ke 0501 2010 053038 Bank Islam. Tuan-tuan puan, kita berada pada hari Nisfu Sya'ban. Hari yang mana Nabi SAW sabdakan dalam sepotong hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat pada hamba-hambanya pada malam Nisfu Sya'ban untuk Allah Ta'ala berikan keampunan pada mereka semua kecuali dua golongan. Yang pertama al-musyrik, orang yang syirik, dan orang yang musyahin, iaitu berdendam. Jadi dua perkara yang perlu kita tinggalkan, khusus secara umumnya sepanjang hidup kita memang kita kena tinggalkan. Tetapi kalau ada dua perkara ini boleh menyebabkan kita tidak mendapat keampunan pada malam Nisfu Sya'ban, iaitu amalan syirik ataupun perbuatan syirik yang boleh mengundang kepada terbatalnya akidah. Syirik boleh berlaku dengan percakapan, syirik boleh berlaku dengan perbuatan, syirik boleh berlaku dengan kepercayaan.
Kita mengakui bahawasanya ada Tuhan selain Allah, batal akidah. Kita memperakui bahawasanya manfaat dan mudarat ini ada hak mutlak Allah Ta'ala, itu kita sandarkan kepada makhluk. Ataupun kita kata makhluk yang beri manfaat dan mudarat. Maka itu juga dianggap sebagai satu syirik yang tidak disengajakan dengan kepercayaan. Manfaat dan mudarat, kebaikan dan keburukan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tidak ada apa-apa, makhluk tidak ada apa-apa yang mampu menghadirkan mudarat dan juga manfaat. Allah Ta'ala yang berikan. Ya, cuma Allah Ta'ala berikan asbab datang daripada makhluk. Tapi manfaat dan mudarat datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga yang satu lagi yang boleh menyebabkan terbatalnya akidah adalah apabila kita, bukan terbatalnya akidah, menyebabkan kita tidak mendapat doa ataupun pengampunan daripada Allah Ta'ala, adalah mereka yang memiliki sifat pendendam. Ya, jadi pada hari ini khususnya dan mendatang, kita perlu memaafkan orang, memiliki sifat pemaaf. Kerana kita sendiri mengundang, kita ingin kemaafan daripada Allah Ta'ala sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan kita minta pada Allah, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan yang maha pemaaf, kau suka memaafkan, maka maafkan kami. Dia macam ni, maaf ni maksudnya maaf lupa terus. Kan, kalau maafkan, kalau kita sebut afu, dia ada maghfirah, dia ada afu. Kalau kita sebut afun, kau suka mengampunkan, ampun dengan maaf beza. Kalau mengampunkan, kita minta ampun dan kita diampunkan. Bila diampunkan, kita terus hilang daripada catatan. Tapi kalau kita minta maghfirah, ya, kita dimaafkan, tapi pada masa yang sama dicatatkan juga. Dikenangkan keadaan itulah. Jadi tak kisahlah dua-dua tu pun. Yang penting kita mesti memiliki sifat pemaaf untuk mengundang kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadir dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat datang pada semua yang hadir. Kepada Kak Azhar. Oh, Kak Azhar dah ada soalan dah. Apa dia? Ustaz, soalan pasal berdendam tadi. Ada kes sikit minggu ni, orang tak suka kita dan kita blok terus orang tu dari phone list sebab tak nak apa tu, tak nak kacau lah. Tak nak tengok dah nama dia. Tapi tak benci. Dia cuma tak nak cari gaduh, tapi dah maafkan dia. Apakah itu berdendam? Ini soalan yang sangat bagus daripada soalan Hakak Ahlul Nizah daripada Sungai Perak, Tolak Utara. Adakah dengan kita delete nama dia daripada friend list kita, ataupun kita delete nama dia supaya dia tak appear, dipanggil story kita, story dia dekat kita punya WhatsApp, adakah dengan kita membenci itu boleh menyebabkan termasuk di kalangan mereka yang tidak mendapat keampunan ataupun dianggap sebagai al-musyahin? Baik, kita tengok definisi musyahin dululah. Musyahin ini adalah orang yang bermusuh-musuhan. Ya, dia bergaduh lalu menyimpan dendam. Kalau orang bergaduh lalu dia memaafkan, tak apa, okeylah, ya. Walaupun kita tahulah bergaduh tu tak elok, tapi kalau dia bergaduh lalu memaafkan, dia move on, maka tak apa, cepat memaafkan. Tetapi yang disebut oleh Nabi SAW adalah mereka yang bergaduh lalu kekal bermusuhan. Jadi tanya balik, adakah dengan sebab kita delete nombor tu supaya dia tak appear kat storyline tu, adakah kita berdendam? Kalau jawapan dia, yang kita buat itu adalah atas dasar dendam, atas dasar geram, atas dasar benci tengok dia, maka kita khawatir kita termasuk di kalangan orang-orang yang tidak mendapat keampunan. Jadi apa kata, pada malam nisfu Sya'ban ini, kita maafkan je. Maaf erti kata bukanlah kita lupakan. We can forgive but never forget. Yalah, maklumlah kita kadang-kadang benda yang dah terguris di hati, bukan boleh senang-senang nak lupakan, Ustaz. Bukan senang, Ustaz. Kalau kata kumpulan visa tu, dia kata luka yang tak berwarna mengalir darah yang tak luka yang tak terasa mengalir luka yang tak berwarna, Ustaz. Lirik pun dah terbalik dah.
Luka yang tak berwarna, luka yang tak terasa, mengalir darah yang tak berwarna. Maksudnya hati kita tu tanpa disedari, ditorih-torih dan ditarah-tarah. Lama kelamaan kita pun give up dan kita tak suka tengok wajah dia. Maka kita block dia. Tetapi pada malam nisfu Sya'ban, kita maafkan. Kita maafkan segala kesalahan dia yang kena dekat batang tubuh peribadi kita. Ya, boleh Kak Azan? Ustaz pagi-pagi dah semangat menyanyi. Yalah, semangat lah menyanyi pasal mata dah terus separuh dah ni. Oh, penat malam tadi kan. Allahu Akbar. Kita doalah agar semua ibadah yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban diterima oleh Allah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebab itu kita kena sedia memaafkan lah, basically gitu ya. Kita kena, tak bolehlah simpan dendam. Kita minta pada Allah, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bersifat begitu kat kita, ya, Allah Ta'ala delete nombor kita daripada senarai yang mendapat nikmat hari-hari. Sebab apa? Sebab kita banyak buat maksiat. Janji tak nak ngumpat balik. Janji tak nak curi duit orang, curi juga. Janji nak sembahyang on time, sembahyang lambat, zuhur kumpat. Ya, janji dengan Allah Ta'ala nak sedekah selalu bila dapat duit, zakat pun tak bayar. Jadi banyak sangatlah nikmat ataupun janji kita dengan Allah Ta'ala ni seringkali dimungkiri. Kalaulah Allah Ta'ala, disebut kalau Allah Ta'ala hilangkan kita daripada radar nikmatnya, agak-agak kita kat mana? Jadi seeloknya Kak Zah, kita maafkan dan move on. Hashtag move on nisfu Sya'ban. Gitu. Terima kasih kepada Masjid Atikah daripada Melaka, Siti Maisarah daripada Terengganu, kepada Kak Liza Haji Hamdan daripada Ceras, kepada Kak Rodiah Sharif daripada Rawang. Allahu Akbar. Itu pergi Rawang tak jumpa Kak Rodiah. Masya Allah. Nanti nak jumpa lagi lah kalau kita pergi Rawang. InsyaAllah saya akan berada di Rawang nanti, bulan Ramadan nanti insyaAllah. Kak Zainul Majid, Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih atas kehadiran Kak Fauzah Yunus daripada Damansara. Kepada Halimah Ayub, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Marwar WKN daripada Seremban. Umi Kalsum, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Kak Azhar ada, Siti Maisarah ada, Ukhti Jihad Zalila Mak Yusuf ada, dan orang yang pertama Siti Maisarah, tahniah Siti Maisarah dapat pingat emas pada pagi ini. Kepada yang nombor 2 Makcik Atikah dapat pingat perak. Waalaikumsalam. Arosmil dapat pingat gangsa. Kepada siapa lagi nombor 4? Nombor 4 siapa yang mengucapkan salam? Kak Zalina nombor 4. Dan kelima adalah Juridah Osman. Waalaikumsalam. Baik. Ustaz, baik, terima kasih atas jawapan ikhlas sangat pagi ni. Okey, Ustaz mata nampak berat, nampak tak cukup tidur. Tak apa. Kalau nampak tidur kan dia terbentang, terbulat mata tu. Eloklah mata ni nampak macam panjang sikit, biar nampak macam avatar sikit. Avatar ya. Avatar ni siapa yang tahu cerita Avatar tu tahulah. Baik. Kita menyambung perbahasan kita. Baik, kita patah balik sikit lagi. Kita sebut tentang nisfu Sya'ban. Orang yang nak dapat keampunan Allah. Waalaikumsalam kepada Asimah Ahmad Dali. Waalaikumsalam Kak Masli Amira. Waalaikumsalam. Orang yang dapat pengampunan Allah Ta'ala ni, dia mesti ada sifat pengampun. Itu mandatori, itu kriteria, karakteristik manusia yang Allah Ta'ala nak berikan keampunan. Dia mesti boleh mengampunkan orang. Mana boleh dia minta orang ampunkan, ya Allah ampunkan aku. Sekali dia tengok kawan dia masuk nak semayang tepi tu, dia kata, ya Allah kau ampunkan aku ya Allah, tapi kawanku tu ya Allah, dia kau terbalikkan, masukkanlah dia ke dalam longkang ya Allah. Adakah boleh begitu? Kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita, pada masa yang sama kita doakan sahabat kita masuk longkang. Padahal dia curi slipper je pun. Contoh gitulah. Ya. Jadi kalau pada saat ini kita ada orang yang berhutang dengan kita, ada orang yang tak buat tak elok dengan kita, kita lepaskan. Lepaskan arti kata maafkanlah. Janganlah kita simpan dendam tu. Simpan dendam tu boleh buat perkasam ke? Tak boleh pun. Kita maafkan je. Ya, Waalaikumsalam Kak Lin Mazlin, Masya Allah. Baik, kita menyambung perbahasan kitab Minhajul Abidin, iaitu wasiat Imam Ghazali, karangan Imam Ghazali, ya. Yang mana pengarang kitab menyebut bahawasanya ada beberapa peringkat godaan yang akan menggoda manusia
Untuk susah taat pada Allah. Kita cakap dah dulu 4 benda. Pertama sekali yang akan goda kita namanya nafsu. Nafsu ni dia akan goda kita daripada bangun tidur sampai nak tidur balik. Nafsu. Yang kedua, syaitan. Syaitan akan goda kita daripada kita tidur sampai nak tidur balik. Tak pernah rehat dah. Jadi nafsu akan goda kita, syaitan akan goda kita. Yang ketiga, manusia. Kita ada manusia kan, ada kawan kan? Ada. Sebab itu kita kena pilih kawan yang baik-baik. Kalau kita pilih kawan yang tak baik, kita yang baik pun akhirnya akan jadi kelang kabut juga. Kita kena pilih kawan yang baik-baik. Kita nak boleh memaafkan orang ni, kawan tu suruh kita maafkan. Alah, maafkan je lah. Orangnya baik dah tu, dah okey dah. Tak? Kalau kita berkawan dengan orang yang suka berdendam, kita yang okey pun, iya ke? Iya. Teruk Teruk perangai dia. Kita yang okey pun terkesan dengan umpatan ataupun kejian yang disebutkan. Nampak? Itu bahaya kalau kita salah pilih kawan. Sebab apa mengumpat jadi seronok? Sebab apa? Mengumpat menjadi seronok pasal ada orang yang ingat, ada orang yang dengar. Ya, cuba kalau mengumpat tak ada siapa nak dengar. Seronok tak? Mana seronok? Dia seronok tu sebab ada orang yang mengiyakan. Iya. Iya. Iya ke? Iya. Yang iya tu yang sedap. Itu yang mengumpat jadi panjang. Kita jangan jadi orang yang iya tu. Iya ke? Iya. Aku tengok sendiri depan mataku. Kita tak tahu cerita hujung pangkal tau. Tiba-tiba kita kata, iya aku tengok suami jiran tu dalam kereta dengan perempuan lain. Iya aku tengok dia dengan kereta lain dengan perempuan lain. Kita pun report dekat dia punya isteri. Hai Kak Tipah. Untunglah dunia ni, amallah dunia kalau ada orang macam Kak Tipah. Kerana membenarkan suami Kak Tipah kahwin dengan orang lain. Bila masa aku berizinkan, sikit lagi meletup lah perang, kata Kak Tipah. Rupanya bukan bini orang, bukannya pengantin baru, bukan. Dia jadi driver kepada pengantin. Dia Grab. Pengantin mungkin kereta rosak. Pengantin order Grab. Bila pengantin order Grab, maka dia tumpanglah belakang tu. Dia bawa Grab. Kita tengok apa yang berlaku. Tak semestinya apa yang berlaku tu seperti apa mata kita tengok. Jangan cepat, so fast jump into the conclusion. Jangan cepat sangat lompat pada kesimpulan. Jangan dikejutkan fitnah yang tidur. Jangan. Jadi macam itulah keadaannya. Datangnya daripada godaan manusia. Maka dia penghalang ketiga. Yang keempat, penghalang yang keempat adalah kejahilan. Yang boleh menyebabkan kita susah nak buat taat ni. Kerana apa tuan-tuan perempuan? Kerana jahil. Jahil apa? Jahil murakkab. Jahil murakkab tu jahil tok-tok lah. Dia dah lah tak tahu. Lepas tu dia buat blur. Lepas tu overconfident. Kalau kata masa saya belajar dulu, confident je. Orang yang confident ni, kalau benda salah, kalau dia jahil, lagi bahaya. Jangan cepat lompat pada kesimpulan. Betul macam Atikah. Kadang-kadang kita tengok, kita tak tahu cerita hujung pangkal. Cepat sangat lompat pada kesimpulan. Kita tunggu dulu apa cerita sebenar. Jangan iakan, jangan nafikan dulu. Kita tak tahu. Sebab tu kata Nabi SAW, sebaik-baik sifat manusia ni adalah tarakuhu ma la ya'ni. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kelebihan dan kebaikan seorang orang Islam itu, dia tinggalkan perkara yang tak ada kena-mengena dengan diri dia. Dia tak busybody lah. Kita ni busybody sangat, tu yang kelang kabut. Jadi, halangan yang keempat adalah apa dia? Halangan yang keempat, kejahilan manusia terhadap sesuatu perkara, lalu menyebabkan akhirnya dia jump into the conclusion. Ataupun dia buat sesuatu itu berdasarkan kesalahan. Unless kalau dia gila lah. Kalau orang gila ni, kita tak boleh nak layan sangat. Kalau kita layan orang gila, kita pun gila juga. Kita tengok orang gila mancing dalam baldi. Kita pun kata dia, "Dik, ada ikan ke dik dalam tu?" Lepas tu orang gila tu cakap, "Awak ni gila ke? Dalam ni mana ada ikan?" Maksudnya orang gila tu sendiri menggilakan orang yang tanya. Dia kata, "Dik, banyak ikan dalam baldi ni." Orang gila pun tengok kita. "Awak gila ke? Dalam baldi mana ada ikan?" Jadi maksudnya yang berkawan dengan orang gila pun dia boleh jadi gila rupanya. Baik. Jadi antara godaan-godaan lain adalah kejahilan manusia. Jadi kita dituntut untuk menuntut ilmu
agar kita selalu berada di luar daripada zon kejahilan. Ya, kita berada di luar zon kejahilan. Baik. Maka antara takdir Allah dan takdir, dalam apa juga keadaannya, dia ada takdir Allah Ta'ala. Ya, kita sebagai hamba kena terima takdir Allah Ta'ala. Kalau ada kitab ni, buka Ustaz 297. Kepada Kak Syahbanun ke, kepada siapa yang ada kitab ni, buka muka surat 97. Dia kata apa? Perkara ini mempunyai dua sebab. Sebab apa kita kena redha dengan takdir? Agar kita dapat memusatkan segala perhatian untuk beribadah, kerana seseorang yang tidak ikhlas rela menerima takdir Allah, hatinya selalu diliputi kesedihan, sehingga dia sentiasa berkeluh kesah dan mengeluh, kenapa. Jadi kita kena cepat move on pada Allah, kita cepat move on dan redha dengan takdir Allah. Kita nak takdir yang baik je berlaku dalam hidup, mana boleh. Kita kena terima adanya takdir buruk. Kadang-kadang kita kena buat seminar, terimalah takdir buruk terhadap diriku. Apa takdir buruknya? Macam saya, tak adalah kita anggap takdir buruk, tapi kurang daripada orang lain lah. Kita anggap kurang daripada orang lain. Contohnya saya ni anak bongsu. Dulu masa saya kecil, saya selalu memberontak. Kenapa saya jadi anak bongsu? Kenapa aku tidak dilahirkan sebagai anak sulung? Anak sulung ni senang, semua dapat. Anak bongsu ni kena menangis berentak-rentak kaki baru dapat. Contohlah kadang-kadang kita mempersoalkan ketentuan Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa aku tinggi 163 cm je? Orang lain 173 cm, 18 cm, 180. Aku ni pendek, ya Allah. Salahkan takdir lagi. Kadang-kadang kita tanya, ya Allah, kenapa aku dilahirkan dengan bangsa orang Melayu, ya Allah? Cakap orang putih tak pandai. Kita selalu menyalahkan takdir Allah Ta'ala, menyebabkan akhirnya kita tidak boleh move on dan kita tak boleh terima sesuatu takdir itu memang dah takdir as it is. Kita tidak dilahirkan sebagai mak saleh, kita rasa seronok sangat jadi mak saleh tu ke? Orang mak saleh tu nak jadi orang Melayu tau. Sebab tu dia datang tanah Melayu ni. Ada juga begitu. Semua salah, kita tak ada duit salah, ada duit salah, orang kerja dia orang mengata aja, sabar je, gitu. Dalam hidup ni, kita kena bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Siapa sangka baik dengan Allah Ta'ala, dialah orang yang paling berjaya sekali. Samalah dengan Noh, Ustaz, nak bongsu memang suka mengamuk. Samalah Noh dengan saya. Saya pun anak bongsu juga. Asyik kena je. Lepas tu garang pula. Gitu. Tapi anak bongsu ni, selalunya dia manis orang dia. Alhamdulillah. Gitu. Tapi gitulah. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita kena belajar untuk move on. #move on lagi. Bukan sekadar nisfu Sya'ban, kita kena move on. Takdir Allah Ta'ala juga kita kena move on. Allah tentukan sesuatu takdir itu dalam keadaan Allah Maha Penyayang. Allah sayang ke kita, lebih sayang daripada ibu yang kehilangan anak lalu berjumpa balik. Move on je. It's okay. Sometimes we have to admit it and move on. Paling susah sekali dalam hidup ni apa? Mengaku kesalahan lalu minta maaf. Itu paling susah. Jadi subhanallah, kita tahu dalam hidup kita ni ada benda yang kita tak boleh kawal. Kata pepatah orang putih, 10% is what happened to you. 90% is how you respond to it. 10% ni je yang berlaku dalam hidup tahu. Lagi 90% macam mana kita deal with it. Macam mana kita nak hadapi ujian itu. Kalau kat luar hujan, memanglah kita tak boleh jogging. Lalu kita salahkan hujan sebab kita gemuk. Tak adil. Sebab ada je hujan, tapi orang kurus juga. Sebab apa? Sebab bila hujan, dia tak makanlah dalam rumah tu. Ini dia kata, baru nak jogging, pakai kasut jogging, dah hujan. Memang aku gemuk lah jawabnya. Itu dia yang pilih untuk makan. Orang lain walaupun hujan, dia boleh je berjogging kat atas treadmill ataupun buat kerja rumah untuk kurus. Nampak? Dalam hidup ni is about choose a right choice. Buat pilihan. Kalau kita dah tahu kita dah tak boleh kawal, maka kita kawallah perasaan kita. Kita tak boleh kawal perangai pasangan kita. Kita kawal hati kita melihat dia. Apa artinya bercinta kalau tak boleh memaafkan? Apa artinya berkasih sayang kalau kita tidak boleh menerima kekurangan? Saya kalau bab jiwang memang tukar topik ke kelas 10 pagi ni. Apa pun juga kena sedia memaafkan. Sesiapa memaafkan, dia berjaya.
Ya. Ikhlas menerima takdir Allah Ta'ala. Pertama, kata Imam Ghazali, memusatkan perhatian untuk beribadah. Seseorang ikhlas pada Allah, ibadah kerana Allah Ta'ala. Oh, ada ukhti Jiha. Yang kedua, ikhlas menerima takdir Allah Ta'ala. Cewah jiwa Ustaz. Oh, dahsyat orang Johor punya tulisan cewah dia. Cewah. Yang kan kedai emas cewah mana tadi? Jadi, yang penting dalam kita menelusuri perjalanan siang nisfu Sya'ban ini, kita kena terima buruknya takdir kita yang ada. Kita beriman pada baiknya takdir dan buruknya takdir. Kita nak yang baik je. Ingat kita anak raja kena dapat semua yang baik je. Kita kena terimalah adanya takdir buruk. Takdir buruk tu contohnya lah, kita terima pasangan kita tu. Contohlah kalau buruk, kalau dia pendek, awak ni dah lah pendek, gelap. Saya ni kalau boleh saya ni, muka saya ni, ala-ala Pan Asia ni, layak tau kahwin dengan Arnold Schwarzenegger katanya. Kita pun kata awak tak payah perangan. Awak muka Pan Asia, macam Pan Kuali di dapur lagi ada lah. Dia marah pasangan tu. Bawa tenang. Dalam hidup kita ni, kita kena belajar move on dan terimalah kekurangan. Kerana itu anugerah Allah Ta'ala. Allah anugerahkan segala-galanya demi sayangnya dia pada kita. Kalau muka kita muka Pan Asia, mungkin kita dah tak berada di sini dah. Kita mungkin berada di tempat lain dah. Allah jadikan kita itu sebaik-baik. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi yang kedua begitulah yang kedua. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, kita kena terima takdir seadanya dan ikhlas dalam menerima takdir. Orang yang ragu-ragu dan tidak ikhlas menerima takdir Allah, mengadu ke sana kemari seperti keadaan orang jahiliah dahulu. Apabila ada ada saja orang mati, orang-orang akan dikumpulkan agar menangis beramai-ramai untuk mendapatkan sesuatu ganjaran. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan dan kesalahan manusia. Baik. Kadang-kadang kita mengadu pada Allah kurangnya kita. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Sedangkan di saat kita dilimpahi nikmat, kita tidak pernah bertanya pada Allah, kenapa aku kaya ya Allah? Kenapa aku handsome ya Allah? Kenapa aku banyak duit ya Allah? Kenapa aku ni semuanya menjadi-jadi ya Allah? Nampak? Di saat kita susah, kita tanya Allah, kenapa aku susah ya Allah? Tapi bila kita bahagia, kita tak pernah tanya, ya Allah, kenapa aku bahagia ya Allah? Jadi tak adil kita mengadu pada Allah Ta'ala dan kita menyalahkan takdir Allah Ta'ala di saat kita susah. Kerana kita tidak pernah pun bertanya pada Allah di saat kita senang, kenapa aku senang? Jadi percayalah, terimalah keadaan seadanya. InsyaAllah kita berjaya dunia akhirat. Kitalah orang yang paling bahagia sekali kalau kita berjaya menerima baik dan buruknya takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada diri kita. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, begitulah lebih kurang kupasan tajuk kita pada pagi ini. Kitab Minhajul Abidin, karangan Imam Ghazali. Kitab ni boleh dapatkan di pasaran, banyak je. Tapi bacaannya seeloknya kena berguru lah, kerana dia menggunakan laras bahasa dan kefahaman yang sangat tinggi. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan di saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan. Ingat, Nisfu Sya'ban adalah tema hari untuk kita saling memaaf-maafkan. Jangan pernah kita menyimpan dendam. Jangan pernah kita menyimpan hasad dengki. Sebab itu, ulama-ulama Nusantara meletakkan kekuatan ataupun amalan pada orang-orang di Nusantara ini untuk selalu salam dan memohon maaf. Lepas mayang minta maaf, majlis makan-makan minta maaf, hari raya minta maaf. Saya pernah dengar ada orang kita cakap, Ustaz, kenapa kita selalu salam-salam lepas mayang? Kenapa kita selalu salam-salam pada hari raya Aidilfitri? Kenapa perlu ada lafaz selamat hari raya maaf zahir batin? Sedangkan tak perlu pun kita bermaaf-maafan pada hari raya tu, kata dia. Saya kata, sebabkan kita ni tak sama dengan orang Arab. Orang Arab ni memang cepat memaafkan dan dia cepat move on. Orang Melayu ni dia suka berdendam. Itu orang Melayu ni banyak saka, banyak santau. Kadang-kadang dia meniaga pun dia rasa kalau dia nampak ada benda-benda putih kat tanah tu, dia kata orang nak santau dia. Pernah orang mengadu kat saya, Ustaz, saya baru meniaga hari kedua. Tempat bazar Ramadan saya ni dah ada orang berbual santau dah, Ustaz. Orang tabur garam dah macam-macam.
Saya kata, biar betul Haji. Iya Ustaz, Ustaz tengok tapak saya ni, tapak bazar Ramadan. Ada putih tu. Saya pun tanya jiran kedai sebelah, bang, betul ke sini ada orang menyantau? Ni ada putih-putih ni. Dia kata, Ustaz, bawa tenang Ustaz. Dekat sini, dia meniaga air tebu. Air tebu ni semut banyak. Jadi, datang orang majlis bandaraya, dia taburlah benda putih tu kapur. Supaya semut tak naik meja. Janganlah cepat nak jump to the conclusion, kata orang nak santau. Dia ingat orang nak santau dia. Padahal majlis pembandaran tu dia tabur kapur supaya semut tak naik meja. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita cepat sangat jump into the conclusion. Sedangkan Allah Ta'ala nak yang terbaik berlaku dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan puan, mewakili Barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan puan sebarang sumbangan boleh disalurkan ke 05012010053038 ke Bank Islam. Dan jangan lupa bagi bintang. Kata pengarang, kata admin, tolong tag bintang. Saya tak jumpa bintang kat mana. Tuan-tuan puan, kalau jumpa bintang, bagilah bintang kepada surau supaya semangat kepada admin untuk terus istiqamah dalam menganjurkan kuliah-kuliah agama, khususnya di Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas jemputan dan perhatian. Aku lumada tasma'un. Aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa esok. Jumpa minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum.